أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. الشرط التاسع استقبال القبلة. Baik. Syarat yang ke-9 daripada syarat-syarat sah solat iaitu menghadap kiblat. Dalam mazhab Syafi'i bila sebut istiqbalul qiblah iaitu mestilah menghadap ain Kaabah. Tidak memada dengan tidak memada semata-mata kepada jihah Kaabah. Ini pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Adapun ulama dalam mazhab Maliki dibolehkan pada menghadap jihah. إلا في صلاة شدة الخوف وإلا في نفل السفر المباح. Wajib menghadap kiblat dalam semua jenis sembahyang melainkan pada dua situasi dimaafkan tidak menghadap kiblat. Situasi yang pertama illa fi salati shiddatil khauf, melainkan pada solat shiddatil khauf. Solat shiddatil khauf iaitu solat dalam keadaan tersangat takut. Tersangat takut ni boleh jadi perang, boleh jadi nak kena ropak, boleh jadi gempa bumi, semuanya masuk dalam sembahyang syiddatil khauf. Kalau perang tu jelas, dan masalah-masalah yang lain. Dan dikecualikan juga wa illa fi nafli safaril mubah, dan dikecualikan juga tak wajib menghadap kiblat tadi pada mana? Fi nafli, pada solat sunat. Yakni kalau solat fardu dilakukan di atas kenderaan, hukumnya tidak sah, wajib diqada kembali. Adapun di atas kenderaan solat sunat tu dah apa. Yang mana fi nafli pada sembahyang sunat tu as-safari, ketika musafir tadi pula mesti musafir yang mubah. Apa maksud musafir mubah? Selain daripada musafir haram, yakni musafir maksiat. Adapun musafir makruh, tu dah apa. Sebab kaedah ulama sebut ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak boleh diambil oleh orang yang melakukan maksiat. Jelas. فإن كان في مرقد أو سفينة أتم ركوعه وسجوده واستقبله. فإن كان في المرقد, sekiranya dia di atas marqad. Marqad ni benda tempat tidur. Yakni dia naik kenderaan, yang mana kenderaan tadi tempat dia luah. Kita ambil contoh kapal terbang ke, ataupun ikutlah kenderaan yang mana kenderaan tadi kita boleh siap tempat tidur atas tu. Marqad asal marqad ni tempat tidur, jelas tak? Tapi maknanya dia berehat, dia boleh sampai tidur kat kawasan tu luahnya. Au safinatin, ataupun safinah di atas kapal, atamma, maka dia sempurnakan ruku'ahu wa sujudahu wastaqbal. Dia kena sempurnakan rakaat, yakni rakaat dengan sempurna, sujud dengan sempurna, wastaqbal, dan juga menghadap kiblat. Daripada sinilah kita faham macam mana ulama dalam mazhab Syafi'i berselisih pendapat masalah sembahyang atas kapal terbang. So seorang yang sembahyang atas kapal terbang, sekiranya dia tidak mampu untuk sempurnakan sembahyangnya dengan rakaat, sujud dan menghadap kiblat daripada awal sehingga akhir, maka hak tu sepakat dalam mazhab Syafi'i wajib qada. Tapi sekiranya mampu disempurnakan rakaat, sujud dan menghadap kiblat secara sempurna di atas kapal terbang, maka di situ berlaku khilaf dalam mazhab Syafi'i. Yang mu'tamad kena qada. Lah. وإن لم يكن في مرقد ولا سفينة
فإن كان راكبا استقبل في إحرامه فقد إن سهل عليه. Baik. Lepas tu? وطريقه قبلته في باقي صلاته. Ni wa illam yakun fi marqadin, sekiranya dia bukan pada tempat tidur, wala safinatin, bukan juga dalam kapal, fa in kana rakiban, hal keadaan benda tu selain daripada maraqi ni ataupun safinah tadi, dia itu rakiban, dia menunggang, contoh motosikal, dia bawa kereta, yalah tak? Istaqbal al-qiblah, maksud benda kenderaan-kenderaan ni tidak mampu untuk dia ni menyempurnakan rakaat ataupun sujud ataupun menghadap kiblat. Maka dia kata kenderaan-kenderaan tadi kalau mampu sempurnakan maka kena sempurnakan. Tapi kalau kenderaan tadi dah sempurna, kereta mana boleh nak rakaat, mana boleh nak sujud, ataupun motor mana boleh nak rakaat, mana boleh nak sujud. Istaqbala fi ihramihi faqat, maka dia kena menghadap kiblat ketika ihramnya sahaja. Yakni mana? Ketika takbiratul ihram. Itu pun in sahula alaihi, itu pun sekiranya sahula alaihi, dia mudah. Faham? Tapi ingat molek, ini pada masalah sembahyang sunat ni. Adapun sembahyang fardu kalau dia buat gini sekadar hormat waktu, wajib dia qada balik. Wa tariquhu, dan jalannya itu qiblatuhu fi baqi salatihi, pada baki sembahyang. Maksudnya contoh ni laluan dia. Dia kiblat ini, dia kat takbir Allahu Akbar, kemudian dia teruskan. Maka dia kena bawa ke mana jalan tu bawa. Kalau jalan tu selekah, dia kena selekah. Tak boleh nak lari daripada tu. Melainkan kalau berhenti isi minyak, tu lain lah. Kalau nak berhenti R&R saja-saja, tu tak boleh. Insahula alaihi tu kalau lawang itu maksudnya boleh lah. Bukan. Insahula alaihi itu sekiranya dia nak mengadap tu boleh. Dah kalau tak boleh, kalau dia lepas nak mengadap, ataupun kalau dia paling tu menyebabkan belanggar, sebab contoh kenderaan tu laju tak boleh bawa slow, kalau dia lari daripada kiblat untuk takbir, menyebabkan bahaya, tu tak apa. Jelas. Kemudian takbirnya menghadap kiblat, dah rakaat sujud mana? Wa yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi aksar. Ni macam lain. Dalam matan kita sebut ada. Wa yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi aksar. Kada silaana wa yumi'u ar-rakibu bi ruku'ihi. Ada ar-rakibu. Entah ada ar-rakibu. Rasa ada ar-rakibu. Wa yumi'u ar-rakibu bi ruku'ihi wa sujudihi aksar. Dan juga mengisyarat oleh siapa? Orang yang rakib, orang hak kenderaan tadi yang bi ruku'ihi wa sujudihi, pada rakaat dan sujudnya. Tapi sujud tadi aksar, isyarat lebih. Contoh bawa kereta, time rakaat tunduk sikit, time sujud tunduk rapat lagi. Faham? Koda-koda lah. Tapi tunduk isyarat tadi, isyarat pada sujud lebih daripada isyarat rakaat. Jelas. Tapi kalau tak ada ar-rakib pun sebenarnya tak ada masalah. Cuma si ingat masa ngapa dulu ada ar-rakib. Wa in kana masyian, ni masalah tadi kalau dia berkenderaan. Okey, ni masalah ia sembahyang sunat sambil jalan. Sesak pada pasir. Jadi nak sembahyang sunat sambil jalan. Boleh tak? Boleh. Macam mana? Wa in kana masyian, sekiranya dia ni masyi berjalan. Istaqbala al-qiblah fi ihrami war-ruku'i was-sujudi wa julusi baina sajdataini, maka dia kena ngadap kiblat ketika ihram, yakni takbiratul ihram, rakaat, sujud dan duduk di antara dua sujud. Adapun ketika qiyam, ketika iktidal, dia boleh lari daripada kiblat untuk berjalan. Faham tak? Faham. Tahiyat tak ada. Tahiyat sekali duduk antara dua sujud tu. ومن صلى في الكعبة واستقبل من بنائها شاخصا ثابتا قدر ثلثي ذراع صحت صلاته. Ni masalah baru pula. Masalah benda. Kan kita semayang ngadap kiblat. Kiblat kita Kaabah. Dah macam mana pula kalau dia semayang dalam Kaabah? Dia semayang dalam Kaabah. Ataupun dia semayang dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail kan kawasan Kaabah. Macam mana? Wa man salla, siapa hak semayang fi Kaabah, dalam Kaabah. Wastaqbala, maka dia boleh dan dia menghadap min binaiha,
pada binaan Kaabah tadi, yang binaan tadi syakhisan, yang muncul. Tak boleh tak zahir, yang syakhisan, yang muncul. Sabitan, dah lah muncul, ia mesti tetap pula. Kalau hak boleh alih-alih, hak tu tak jadi. Qadra sulusai zira'in, qada 2/3 hasta. Yang mana syakhisan sabitan tadi mestilah tinggi dia tak kurang daripada 2/3 hasta. Bila cukup syarat-syarat ni, sahhat salatuhu, maka sah sembahyang dia. Jelas tak? Jelas. Syakhisan ni yang muncul. Maknanya terzahir lah binaan tadi. Maksudnya macam ada nak kampung mesti dah kalau pintu terbuka, ada lihat tu. pintu terbuka, betul lah ada macam tempat lakah, tapi tempat lakah tu lebih tak daripada 2/3 hasta. Kalau tak lebih tak boleh. Ataupun yang semayang atas Kaabah. Semayang atas Kaabah. Lepas tu binaan Kaabah tadi akan atas Kaabah kan. Dia ni Kaabah, dia akan ada ruang lebih sikit. Okey, ruang tu lebih tak 2/3. Kalau tak lebih 2/3 tak boleh semayang atas Kaabah. Kalau lebih baru boleh semayang. Gitu je masalah dia. ومن أمكنه مشاهدتها لم يقلد فإن عجز أخذ بقول ثقة يخبره عن علم فإن فقد اجتهد بالدلائل. Baik. Ni masalah baru. Masalah ni macam mana kita nak tahu kiblat kita? Macam mana kita nak tahu kiblat kita? Waman amkanahu musyahadatuha. Siapa yang mungkin dia hu tu balik pada man. Siapa yang mungkin dia musyahadatuha, melihatnya Kaabah, lam yuqallid, dia tidak boleh taklid. Yang ni benar, wajib menghadap kepada Kaabah secara yakin. Contoh dia duduk dalam Masjidil Haram, nampak Kaabah secara yakin, maka ketika itu wajib menghadap Kaabah secara yakin. Fa in ajaza, sekiranya tak mampu. Contoh mana? Dalam Masjidil Haram tu penuh orang, dia sembahyang luar Masjidil Haram, dia pun tanya, maka ketika itu dia tak mampu untuk melihat. Akhaza biqawli siqatin yukhbiruhu an ilmin, maka dia kena ambil kaul orang yang siqah. Siqah tadi semata-mata siqah riwayah. Siqah riwayah ni mana? Termasuk orang puan ataupun kanak-kanak. Yang mana orang siqah tadi yukhbiruhu, menyampaikan, dikhabarkannya siqah tadi tu an ilmin, daripada ilmu dia. Maksud apa daripada ilmu? Yakni daripada penyaksian dia. Hak ni juga termasuk macam orang buta. Dia semayang di Masjidil Haram, tak nampak Kaabah. Lepas dia tanya tukang sapu, mana arah kiblat? Tukang sapu pun tunjuk, ni Kaabah depan ni. Dia pun semayang. Jelas. Fa in faqada, sekiranya tidak boleh, tidak melihat ataupun tak mampu untuk bertanya, ijtihada bidalail, maka dia ijtihad dengan dalil. Ijtihad dengan dalil ni guna, iaitu dia tengok kompah ataupun dia buatlah macam-macam apa kaedah untuk supaya dia nampak arah kiblat. Jelah, tengok matahari ke, tengok angin ke, kan macam-macam kaedah kan, boleh kan? Jelah, semua. Fa in ajaza li'amahu aw ama basiratihi qallada thiqatan 'arifan wa in tahayyara salla kaifa sya' wa yaqdi. Baik. Fa in ajaza, sekiranya tak mampu, nak ijtihad pun tak mampu. Sebab apa tak mampu ijtihad? Li'amahu, kerana butanya. Dia buta, tak boleh nak ijtihad. Dia nak tengok mana kompas, buta. Nak tanya orang pun tak boleh, dah dalam hutang. Aw'ama basiratihi, ataupun buta mata hatinya. Buta mata hati ni bukan kerana tak dapat hidayah. Oh ni, buta mata hati tak dapat hidayah, tu tak mayang terus. Buta mata hati di sini, yakni jadi bela terus. Nak warna jadi kanjang, jadi buta tu mata hati, dak erti nak buat mana. Maka ketika itu qallada siqatan 'arifan, dia kena taklid orang siqah mengetahui kaedah-kaedah. Dia dak anda. Lepas tu dia dah memang tak boleh, jadi bingar je, bengong je. Tak boleh ah. Tapi ada kawan dia hak pandai, tengok ada kompas apa semua, maka kawan dia pun buat. Maka ketika itu dia kena taklid. Wa in tahayyara, sekiranya dia bengong. Bengong mana? Tak reti, buta, memang buta terus hati jadi bengong. Lepas tak tanya kawan-kawan pun, kawan-kawan tak pandai belaka, memang tak boleh belaka.
Salla kaifa sya'a wa yaqdi. Dia kena semayang macam mana dia nak mengadap. Lepas tu dia kena wa yaqdi, dia kena qada balik. Jelas? Wa yajtahidu li kulli fardhin. Dan dia kena ijtihad setiap kali fardu. Orang semayang hak dengan ijtihad dia kena semayang dengan semayang setiap kali semayang dia kena ijtihad. Jelas? Fa in tayaqqana, sekiranya yakin benar, khata'a fiha, salahnya semayang dia. Tanya orang, dia kata arah kiblat sini. Bangun pagi esok rupa-rupanya orang semayang belah ni belaka. Salah arah kiblat. Maka apa hukum? Fiha ay fi salah, pada semayang, salah pada semayang. Au ba'daha, ataupun yakin salah lepas semayang. Lepas semayang tahu. Ataupun dalam semayang dia tahu dia salah. Ista'nafaha, maka dia kena ulang balik semayang. Yalah, dia kena istiqnah balik semayang dia. Wa in taghayyara ijtihaduhu, sekiranya berubah ijtihadnya, amila bisani fima yustaqbal wala qada'a li awwal, dia kena beramal dengan hak ijtihad dia yang kedua dengan menghadap kiblat, wala qada lil awal, dan dia tidak perlu qada hak pertama. Maksud mana? Orang yang ijtihad tadi, contoh hak dia pakai kopah ijtihad, ataupun dok pakai kopah rosak, dia tengok matahari, tengok, oh menghadap kok ni, time yang sah tidak tak boleh pakai hak tu, dia kena ijtihad baru. Oh kok ni, maka dia menghadap kok ni. Dah zuhur tadi kena qada tak kena qada sebab ijtihad. Ijtihad kan zan. Jelas. Kalau masa dalam waktu ni tiba-tiba tu kena ulang. Kena ulang balik. Tapi zan ke yakin? Yakin kena ulang. Sebab apa tak perlu qada pertama tadi? Sebab kaedah kan al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Jelas. Kaedah qawaid fiqhiyah. Asy-syartul 'ashir tarkul kalam. Yang ke-10, syarat ke-10 daripada rukun-rukun syarat-syarat sah solat, iaitu tarkul kalam, meninggalkan kalam. Sebab apa? Sebab kalam ni dulu awal-awal Islam dulu boleh bercakap dalam semayang. Tapi ketika mana turun ayat qumu lillahi qanitin, maka kata sahabat fa umirna bisukut, kami diarah kepada diam. Bahkan ketika mana sahabat ada silap cakap dalam semayang, Nabi pun sebut inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Jelas. Hadis ni menyebabkan ulama kata tidak boleh. Fatabtulu, maka oleh kerana demikian bata binutqi harfain, bata dengan cakap dua huruf, bertutur dengan dua huruf bata. Dia masalah bertutur dengan dua huruf ini. Sebab ni kita nak satu isu. Sebab ada orang kata kalau dalam semayang cakap as-salah tak batal. Orang telefon kita pun as-salah tak batal. Kita kena faham pendapat mu'tamad mazhab Hanafi, pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, pendapat mu'tamad mazhab Hanbali. Bertutur dalam semayang dengan sengaja walaupun dua huruf, bertutur dengan semayang, dalam semayang dua huruf dengan sengaja, hukum dia batal. Mazhab Maliki lagi parah. Mazhab Maliki satu huruf ataupun suara asli, suara hak tak ada huruf, suara tadi contoh deheng tapi tak boleh nak susun dua huruf, batal kok mazhab Maliki. Tu mazhab Maliki berat lagi. Maknanya mudah kata benda, sekiranya sengaja bahasa Arab ke bahasa Melayu, batal belaka. Yalah tak? Ni pendapat Pak Mazhab. Baca. Fatabtulu binutqi harfaini aw harfin mufhimin aw mamdudin walau bitanahnuhin wa ikrahin. Fatabtulu, maka batal binutqi harfaini, batal bercakap dua huruf, aw harfin mufhimin, ataupun satu huruf tapi satu huruf tadi mufhimin, hak beri faham. Contoh qi daripada wiqayah, pelihara lah, batal. Faham tak? Qi ataupun i ataupun fi, kan?
Au mamdudin, ataupun mamdud, iaitu satu huruf tapi dimatkan. Sebab satu huruf yang dimatkan, hakikat dia adalah dua huruf. Betul? Betul. Walau bitanahnuhin, walaupun dengan deheng. Tapi deheng yang boleh disusun dua huruf lah. Kalau deheng tadi tak boleh susun dua huruf, maka waktu tak batal. Ia deheng yang boleh disusun hurufnya. Yalah. Wa ikrahin, walaupun dipaksa. Orang letak pistol di kepala. Baik mu cakap. Kalau tak cakap, aku tembak mu. Dia okey. Batal. Faham? Kalau dua huruf tu bukan betul-betul maknanya. Orang pertama suruh, orang kedua suruh. Ya kasak lah. Kedak sengaja. Sengaja. Beri faham tak? Tak boleh faham. Satu huruf. Satu huruf orang pertama. Kalau nak main, batal. Kalau tak main. Tak main, ya kasak dah. Tapi tak apa. Kalau tak main, tak batal. Dua huruf tu sekali sebut lah. Mana? Cuba. Wadhahikin wa bukain. Dan batal juga sekalipun dhahikin, suka tapi tubik suara. Kalau senyum, sengih, tak batal. Ingat zaman kalah dulu kan. Kalau senyum nampak gigi, batal. Tak nampak tak apa. Ya senyum nampak gigi ke tak nampak gigi, tak batal. Ya masalah bila tubik suara, batal. Wa bukain, dan menangis. Kalau menangis hak tubik suara. Menangis hak tak tubik suara, tak batal. Menangis kena benda ni, crush pilih orang lain. Bukan takut kerana Allah. Hak tu tak jadi. Wa aninin, ngeluh. Tengah-tengah semayang lekuk teratuk. Aduh. Ngeluh, batal. Wa nafkhin ni asalnya tiup. Minal fami, daripada mulut. Awil anfi, daripada hidung. Maksud mana? You waktu tubik angin tu tubik suara. Jarang berlaku. Tapi anda tengok dalam YouTube ada orang boleh buat. You waktu tubik ke hidung ni, bunyi macam satu huruf. Macam tubik huruf yang boleh disusun. Wa yu'zaru, tapi dimaaf. Tak nak terang lah. Kan tubik benda lain kan. Wa yu'zaru, tapi dimaaf. Fi yasiril kalam, pada sedikitnya kalam. Kalam hak mana? Hak dimaafkan. In sabaqa lisanuhu, sekiranya telajak kalam dia. Tapi syaratlah, dia ni kalau sabaqul lisan ke, terlupa ke, ulama kata mestilah tak lebih daripada 4 patah. Yasir, kita ambil dulu. Yasir, mestilah sedikit. Sedikit tadi benda, Imam Ibn Hajar kata 4 patah perkataan. Imam Romli kata 6 patah perkataan. Tu sedikit. Faham tak? Tak lebih 4 maksudnya. Tak lebih 4. 4 apa lagi? Imam Romli kata 6. Itu dikira sedikit. Yasir, sedikit kalam. In sabaqa lisanuhu, sekiranya terlajak lisannya. Orang jenis mana? Orang jenis latah. Latah kan? Kalau latah tapi tak lebih daripada 4 patah, maka tak atas. Au nasiya, ataupun terlupa. Tak atas tak? Tengah-tengah semayang, adik ia nak ambil handset. Ia pun ambil. Kita, hey, jangan ambil. Astagfirullah, semayang. Betul? Kita lebih. Kita buat ada lebih. Contoh. Jangan. Semayang. Betul? Soalan, betul? Sikit ya. Bau pak. Jangan. Semayang. Bak? Semayang. Dia sedar dah dia dalam semayang. Kena tukar ski dah ni. Ustaz Ikhwan masih sudah berhati-hati. Jelas dah. Au jahilat tahrim, ataupun jahil dengan perharaman cakap. Tak tahu masuk apa-apa dalam yang tak dicakap. Tapi adakah semua jahil dimaafkan? Ada 2 je jahil dimaafkan. Ya dalam syarak ni, jahil dimaafkan 2 je. Sama ada baru masuk Islam ataupun jauh daripada ulama. Tapi kalaulah duduk dekat ulama, hak tu jahil tu tak maaf. Jelas tak? Duduk Mesir, duduk Jordan, lamba tak tahu hak ni tak boleh. Hak tu bukan setakat jahil hak tak maaf. Memang kita tak boleh dimaafkan selama-lamanya. Makan duit zakat, tiba-tiba benda gini jahil kau.
au jahila tahrim, ataupun jahil tentang perharaman, wa huwa qaribu ahdin bil Islam, hal keadaan iaitu dekat hampir masa dengan Islam. Apa maksud hampir masa dengan Islam? Yakni baru masuk Islam dah. Au man, ataupun siapa, nasya'a, yang membesar, bibadiyatin, pada pendalaman, ba'idatin anil ulama, yang mana pendalaman tadi jauh daripada ulama. Dua tadi kita sebut. Dia jahil, dia iktiraf dalam syarak ni dua ni. Jahil uzur, baru masuk Islam. Tapi kalau baru masuk kita ni, setahun masuk, baru masuk lagi tu mu'allaf. Tu tak kira. Baru masuk sangat. Yang kedua, jauh daripada ulama. Au hasala, ataupun terhasil. Ma'ah juga tadi, terhasil bighalabatil dhahikin au ghairihi. Kan di ma'ah juga, kalau terhasil tadi bighalabati, kerana menang. Dhahikin, menang suka. Tapi suka tadi yang yasir lah, yang sedikit. Faham tak? Yang sedikit. Kita duduk mayang, kawan kita kat pergi wak sebelah. Kita tu tak suka. Dia jadi tak boleh, memang dia tak boleh. Dia akan jadi suka gak sikit. Maka tu ulama kata apa? Sikit. Tapi syarat dia mesti yasir, yang sedikit. Tengah-tengah semayang kan. Tiba-tiba teringat zaman tasmik dulu, kena jemur padang. Jadi suka ghalah bi ghalabati dhahik atau ghairihi, ataupun selain daripada suka, macam nangis ke. Wala ya'zuru, tapi dak maah fi kasiri bihadhihi al-a'za, tapi dak maah kalau banyak pada keuzuran ni. Suka, teringat tu suka, kah tu habis lah. Tu bukan sakat mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi kena wuduk baru tau. Wa yu'zaru fi tanahnuhi, dan dimaah juga pada berdeheng. Deheng ni dimaah. Bila dimaah berdeheng? Li ta'azzuril qira'atil wajibati, sekiranya teruzur daripada bacaan-bacaan wajib. Kita nak baca Fatihah, sakok. Kalau tak berdeheng, maka tak boleh nak baca. Maka kita zahir dua huruf. Ulama kata maaf. Kalau tak zahir, hak tu jelas maaf dah. Jelas tak? Tapi ingat, bacaan hak wajib. Fatihah, tasyahud. Tapi kalau bacaan-bacaan sunat, contoh surah lepas semayang, kita nak berlagu, tiba-tiba sakok. Tu tak maaf. Pada mazhab Syafi'i lah. Pada mazhab Syafi'i. Walau nataqa, ni masalah baru pula. Sekiranya dia bertutur fi nazmil Qur'ani biqasdi tafhim, sekiranya dia bertutur dengan susunan Quran, tapi qasad dia semata-mata nak bagi faham, biqasdi tafhim. Contoh balik, dia tengah semayang, orang ketuk, Assalamualaikum, kita nak khabar masuk lah, udkhulu bisalam, udkhuluha bisalam, kan ayat Quran kan? Tapi qasad dia nak suruh khabar masuk lah, maka waktu batal. Jelas. Tak khabar lagi batal, tapi khabar. Au atlaqa, ataupun dia itlaq. Dak niat benda-benda, tapi bukan pada tempat dia. Tapi kalau macam contoh memang ayat dia, memang orang kata susunan ayat dia baca, dah apalah. Tapi kalau dia dak qasad, dah beri faham, dak atlaqa, batalat salatuhu, batal sembahyang. Faham? Tapi kalau dia baca qasad Quran dan memberi faham, dua-dua, maka orang ada khilaf, yang mu'tamad tak. Jelas. Wala tabtulu, dan tidak batal juga bizikri, dengan doa. Wad doa, tidak batal dengan zikir dan doa bila khitabin, tanpa ada khitab. Kalau ada khitab tak boleh. Contoh yarhamukallah, kan ada khitab, tak boleh, tak sah. Wala bitalaffuzi biqurbah, dan tak batal juga kalaulah dia melafazkan dengan qurbah. Qurbah, asal qurbah ni benda nak mendekatkan diri pada Allah, tak batal. Contoh masalah mana? Kal itqi. Itqi ni benda bebas hamba. Contoh dia tengah semayang, tiba-tiba dapat ayat nikmat. Dia seronok dah sampai sebut iqtaqtu
iqtaqtu Zaidan, aku bebaskan Zaid. Tapi ku arak lah, kalau ku Melayu tak jadi tak. Iqtaqtu Zaidan. Maka ketika waktu ulama kata tak atas. Sebab membebaskan hamba ni qurbah. Au nazri, ataupun dia nazar. Contoh tengok baca ni, gembira dah, dia pun kata lillahi alayya an azbaha syatan. Tak tahu. Inilah. Macam pula. Wala bisukuti tawili bila uzrin. Sebahagian nuskhah tak ada ni. Nuskhah yang tak ada. Ada? Yang tak ada? Ada sebahagian nuskhah tak ada. Wala bisukuti tawili bila uzrin. Dan diam yang lama tanpa uzur. Tak boleh tak? Tapi kalau diam hak lama kerana dengar bacaan imam, hak tu tak ada masalah. Tak boleh. Kedak atas. Ada atas. Silap. Cuma sebab silap. Wala bisuku, dan tidak batal sukuti tawil, diam hak lama bila uzrin, dengan ketiadaan uzur. Kalau ada uzur tak apa lah. Kalau tak ada uzur pun tak ada apa kok. Sebab kerana mazhab Syafi'i tak ada masalah. Sebab mazhab Hanafi, diam hak lama boleh membatalkan solat kalau tak ada uzur. Mazhab Hanafi. Yalah. ويسن لمن نابه شيء أن يسبح الله إن كان رجلا وتصفق المرأة ببطن كف على ظهر أخرى. Dan sunat, wa yusannu, dan sunat, liman nabahu, bagi siapa nabahu syai'un, siapa hak nak mengingatkan sesuatu, an yusabbihallah, bahawa dia mentasbih kepada Allah, in kana rajulan, sekiranya dia seorang lelaki. Contoh mana? Tengah-tengah semayang, ada orang ketuk Assalamualaikum, dia pun subhanallah. Tapi ingatlah, kalau nak tafhim batal, ataupun itlaq batal. Dia kena niat zikir ataupun zikir yang berserta dengan tafhim. Zikir sekali dengan tafhim tak apa, zikir saja tak apa. Tapi kalau tafhim semata-mata batal. Itlaq pun batal. Jelah. Macam kita bahas dah. Tapi bila tasbih ni, orang lelaki, orang puan tak tasbih. Orang puan dia wa tasfiqul mar'ah, dan tepuk orang puan bi batni kaffi, dengan ni batin tapak tangan dia ala zahri ukhra, atas zahir asli. Ni batin, ni zahir, dia pun tepuk. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih wa inna matasfiqu lin nisa. Sesungguhnya tasfik itu bagi perempuan. Tapi ingat, sebab apa Nabi ajar gini? Sebab apa kitab fiqh kata buat gini? Sebab kitab fiqh kata kalau buat gini seolah-olah permainan, tidak harus dalam sembahyang. Bahkan kalau dia niat nak main, batal sembahyang. Yalah. Tu tak apa. Niat tafhim tak apa. Apa? Yalah. Kalau contoh tasbih itu kau dengan lain, alhamdulillah. Tak boleh. Tak boleh tasbih. Tasbih. Ni bid'ah dhalalah ni kan awak. Ada kerjaan. Jelas. Kita ambil sikit masalah. Nabi sebut dalam hadis innamat tasfiqul lin nisa'. Innama ada awak dah. Matang Ibn Malik kali. Innama ni adalah ada awak khas. Bila khas, apa fungsi khas? Menikah. Yo. Paling mudah Apa ada awak khas? Apa fungsi al-hasru? Dia isbat apa yang disebut dan dia menafikan selain hak daripada sebut. Baik. Maka ketika mana Nabi sebut innama tasfiqu lin nisa, maka dia isbat benda tu. Maka tepuk bagi orang puan, dan dia menafikan selain daripada yang disebut. Sebab itu berlaku perselisihan di kalangan para ulama, apa hukum orang lelaki tepuk tangan. Ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang memakruhkan, namun ada segelintir ulama yang mengharuskan. Lalah. Mana mata Ibn Malik? Apa Ibn Malik? Apa Ibn Malik lah. Okay, kita perhabis syarat dan awal ni.
Wasyartu Asyartul hadi asyar. syarat yang ke-11. Syarat ke-11 dia Tarkul af'alil kathirah. meninggalkan perbuatan-perbuatan hak banyak. Perbuatan hak banyak tadi iaitu perbuatan yang bukan perbuatan semayang. Sekiranya perbuatan semayang macam turun rokok, macam turun sujud, hak tu tak apa. Yalah, selain daripada perbuatan banyak dan anggota yang digunakan tadi adalah anggota berat. Kalau anggota ringan tak apa. Yalah, dua syarat. Perbuatan hak banyak tadi iaitu syarat pertama bukan perbuatan solat. Syarat kedua mestilah dia itu menggunakan anggota yang besar. Tarkul af'alil kathirah. Falau zada ruku'an aw ghayrahu min al-arkanil fi'liyah batalat in ta'ammadahu. Baik, falau zada sekiranya dia tambah ruku'an rokok au ghayrahu ataupun selain daripada rokok, yang mana selain daripada rokok tadi tu minal arkanil fi'liyah, yang mana selain daripada rokok tadi adalah daripada rukun-rukun fi'li. Kalau rukun qauli tak apa, rukun fi'li, contoh sujud, duduk antara dua sujud, batalat in ta'ammadahu, batal semayangnya. Adakah batal secara itlaq? Tak. In ta'ammadahu, sekiranya disengajakan. Tapi ada hak kita tambah tak atas, walaupun dengan sengaja. Antaranya ulama kata iaitu ketika mana kita nak turun daripada iktidal, nak turun ke sujud, kita duduk dulu sekejap. Walaupun lebih daripada qada tumaninah untuk turun sujud, maka ulama kata tak atas, dimaafkan. Sama juga duduk istirahah, maaf. Yalah. Habis sekejap dah. Kalau lebih daripada hak tasyahud, tak boleh kau. Faham? Tidak nak turun sujud. Tidak nak turun sujud. Hak ni dalam manhaj qawmi yang disebut, dalam i'anatut talibin pun disebut. Dia i'tidal nak turun sujud, dia duduk dulu sekejap, duduk istirahah. Lebih daripada qada tumaninah, patut baru dia turun sujud. Maka ulama kata tak atas. Sebab tu orang kata kan semayang atas kursi, kan semayang ia qiyam. Lepas tu ia nak turun sujud, ia duduk dalam atas kursi baru ia sujud. Maka dia kata situ batal semayang. Berapa batal semayang? Sebab ia tambah rukun duduk. Sama masalah ni tak batal. Faham tak? Faham kan masalah kan? Ana buat masalah ni kerana masalah ni lah. Masalah orang tanya semayang atas kursi. Kalau orang kata semayang atas kursi batal, sujud atas kursi batal. Sebab apa? Sebab ia duduk dulu atas kursi. Jadi tambah rukun duduk. Tak betul. Au fa'ala salasati af'alin mutawaliyatin, dan juga ataupun batal juga semayang tadi sekiranya dia melakukan 3 perbuatan yang berturut-turut. Tapi ingatlah berturut-turut tadi guna anggota yang besar. Seperti mana? Kasalasati khutuwatin, seperti 3 langkah. 3 langkah tu. Cuma dalam masalah ni berlaku perselisihan sikit. Ada orang masalah dia iaitu menyempurnakan saf di hadapan. Menyempurnakan saf di hadapan. Adakah bila kita berjalan tu batal ataupun tidak? Dia mazhab di sini berlaku khilaf di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i dia melihat menyempurnakan saf itu bukanlah perbuatan semayang, tapi dia masalah kesempurnaan semayang, bukan syarat utama semayang. Adapun mazhab Hanbali dia melihat itu adalah sebahagian daripada perbuatan semayang. Sebab tu mazhab Hanbali jalan untuk sempurnakan saf banyak kali pun tak apa. Mazhab Syafi'i tak boleh. Yalah tak? Tapi kita tidak ingkarlah dalam masalah ni. Cuma kalau nak terang kepada masyarakat, kena terang berlalu sikit lah. Sebab boleh jadi balah. Dia. Hak ni kata mung salah. Hak ni kata mung salah. Jadi, kita, bila kita nak sebut pendapat, yang mana pendapat itu bukan pendapat majoriti di kalangan masyarakat, mesti kita kena berlalu. Sebut molek, ni mazhab mana. Supaya tidak berlaku perselisihan di kalangan masyarakat. Au hakkatin, ataupun batal tadi hakkatin. Hakkatin ni benda. Hakkatin ni jamak daripada garu-garu. Hidup garu-garu. Tapi garu tadi kalau garu dengan jari saja tak apalah. Ni garu sekali dengan tapak tangan. Fi ghairi jarabi, pada selain daripada jarak. Jarak ni benda jarak. Jarak ni apa ni? Allah, ini naik kata tu panggil benda. Kurat. Jarak ni kurat. Selain daripada kurat. Kalau kurat tak apa. Maksud kalau kita buka dalam kitab-kitab syarah disebut kurat, kutu. Yang mudah ni maksud dia
perkara yang kita tak boleh elok dah perkara tu. Gatal dah. Faham tak? Aw wasaba wasbata. Aw wasaba wasbatan fahishatan. Ataupun wasaba, lompat. Wasbatan atas wazan fa'lah atas masdar dia. Masdar marrah. Fa'lah, daripada fa'lah ni masdar marrah. Yang ni benar. Dia lompat dengan sekali lompat. Tapi lompat sekali tadi yang fahishah, yang keji. Tengok soh depan kosong. Dia pun pakai lompat. Sekali lompat patah. Aw daraba darbatan mufritatan. Ataupun dia pukul dengan sekali pukul, tapi pukul yang melampaui. Mufritah ni yang melampaui. Macam tak sepatutnya. Dah. Jawab dia, batal sembahyang dia. Yalah. Sawa'un kana 'amidan aw nasiyan. Sama ada dia itu sengaja ataupun terlupa. Sebab tu masalah. Contoh, orang tu jenis latah. Orang dia buat, buat. Dia latah tu buka tari silap tu. Batal tak sembahyang? Batal. Jelas? Okey. Wala yadurru, tapi ta'wi mudarat fi'lul qalil. Pergerakan hak sedikit. Apa maksud pergerakan sedikit tadi? Kurang daripada 3 kali. Wala harakatun khafifatun wa in kasurat. Dan juga tidak batal juga pergerakan yang khafifatun, yang ringan-ringan. Maksud apa pergerakan yang ringan-ringan ni? Iaitu guna anggota ringan. Wa in kasurat, sekali pun banyak. Jari, dagu. Masalah. Seperti benda perbuatan yang khafifat tu. Kata hariki asabi'. Menggerakkan asabi'. Bila asabi' ni jari-jari. Batal tak? Batal. Sebab apa? Anggota ringan. Yalah. Syaratus tsani. Asyartu tsani asyar. Syarat yang ke-12. Tarkul akli wasyurbi. Meninggalkan makan dan minum. Dia makan dan minum ni, kalau kita perhati, dia makan dan minum boleh jadi dua. Boleh jadi sengaja, boleh jadi terlupa. Kalau sengaja sikit ke banyak, batal. Sekiranya terlupa, maka kena tengok sikit ke banyak terlupa. Kalau terlupa banyak, batal. Tapi kalau banyak, kalau sedikit terlupa, maka hukum dia tak batal. Sikit banyak tengok pada uruf. Kita ulang. Dia makan dan minum tadi boleh jadi dua. Sengaja ataupun terlupa. Sengaja sikit ke banyak, batal. Kita tengok terlupa. Terlupa ni banyak ke sikit? Kalau banyak, hukum dia kekal batal. Tapi kalau sedikit, hukum dia tak batal. Tapi sikit banyak tadi tengok pada mana? Tengok pada uruf. Fa'in akala, sekiranya dia makan qalilan, tapi makan tadi sedikit lah. Nasiyan, kerana terlupa. Tapi kalau sengaja batal. Au jahila, ataupun dia jahil. Jahil mana ni? Jahil hak dua tadi, hak syarak baru masuk Islam, ataupun jahil daripada ulama. Tapi kalau rumah dekat sejid tapi jahil, tu tak. Jahil mana? Bitahrimihi, pada pengharamannya, lam tabtul ta'atah. Lah. Sambung. Asyartu tsalitsa asyar. Syarat yang ke-13 daripada syarat sah solat. Alla yamdiya ruknun qawli aw fi'li ma'a syakki fi niyyati at-taharrumi. Alla yamdiya, tidak berlalu. Ruknun qawliyun, berlalu rukun qawli atau fi'li, ataupun rukun fi'li ma'a syakka, pada syaknya fi niyyati taharrumi, pada niat taharrum. Contohnya dia rokok. Tengah rokok tu dia syak, tadi aku takbir tak ihram ke tak? Takbir tak? Pada sami Allahu liman hamidah. Rabbana, takbir. Kata ulama batal. Sebab apa? Berlalu satu rukun. Kenapa berlalu satu rukun? Angguk. Ya kok. Lepas tu dia syak, takbir ke tak hari? Takbir ke tak hari? Maka takbir ke tak? Lepas tu sambil-sambil takbir kan mulai daripada rokok. Sami Allah. Tapi dia nanti takbir ke tak takbir? Rabbana walakal hamd. Betul. Takbir dah. Kata ulama batal. Faham? Ataupun
masih dalam rukun tu lagi, tapi yatula zaman syak, berpanjangan masa syok. Dia sujud tu, dah dia sujud tapi dia syok. Takbir kedok, takbir kedok, takbir kedok. Lama. Tapi lama sekejap jadi. Tengok pada mana? Tengok pada uruf lah. Uruf. Takbir kedok, takbir kedok. Oh, takbir dah. Sampai Allahu Akbar. Dia pun duduk tahiyat. Orang ingatkan sujud doa lama. Rupanya syok pada takbir. Batal. Kau niat pun sama ke? Niat. Dah niatnya takbir lama tau. Dia contoh Sekali lah. sekali. Sekali tu. Ya, ada masalah. Dia Fikir mana-mana hukum tu pun fikir takbiratul ihram lah. Dia takbiratul ihram je ni. Takbiratul ihram ni niat. Sebab dia awal-awal. Kalulah masalah hukum lain, dia kena kembali masalah kita bincang itu, dia kena kembali semula pada hukum tu. Sebab dia syok. Ni kalau syok selain daripada, kan kita bahas dah. Kalau syok pada takbir ataupun niat, hak tu batal dah. Sebab tu dia sekarang ni masalah batal kedok ni. Faham ke tak? Tapi kalau syok pada tadi, kalau sujud, tak ada wakok kedok wakok tu, dia kena kembali wakok. Faham ke tak? Faham masalah kan? الشرط الرابع عشر ألا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها. Syarat yang ke-14, alla yanwiya, dia tidak niat qata' as-salah, memutuskan sembahyang. Kalau niat memutuskan sembahyang, batal sembahyang. Sebab apa? Sebab tidak ada istishab hukmi. Aw yataraddada fi qat'ihi, ataupun taraddud pada memutuskannya sembahyang. Gimana? Nak batal ke dok? Nak batal. Bau gula sedap ni. Kalau aku dok batal, tapi dia taraddud batal. Wasyartul khamis asyar, dan syarat yang ke-15, ada muta'alliqi qat'iha bi syai', dia tidak taklid dengan sesuatu. Kalau hujan turun, aku berhenti sembahyang. Dok tunggu hujan turun, dia niat gitu batal dah. Faham tak? Wallahu a'lam. Esok kita masuk bab makruh sembahyang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Kenapa hukum memotongkan sembahyang? Kalau sengaja batal, batal haram. Tapi kalau ada berhadap tak ada masalah. Kalau solat sunat haram. Solat sunat tak ada masalah. Saya tak ada salah. Tak ada masalah untuk dia potong sembahyang. Sengaja tak boleh. Ada soalan? Tu start lah ni ya. Satu. Soalan, jika yakin 100% ijtihad tadi salah, yakni bukan zon, maka memang kena qada juga. Ya, kena qada tak? Kalau ijtihad tadi yakin 100% dah salah, maka waktu kena qada. Bertutur tu walaupun huruf tu tak beri makna batal tak? Kalau bertutur dengan sengaja, beri makna ke tak beri makna, batal walaupun huruf. Kalau sengaja. Kalau tak sengaja, maka pak patah pada qaul Imam Ibn Hajar, nak patah bagi Imam Rabi. Walaupun ayat ia tak sempurna. Faham? Faham ke tak faham? Okeylah. Ayat tadi beri faham ke tak? Bukan nak kata untuk faham ke tak faham. Ayat tadi beri faham ke tak beri faham? Kata, yalah. Kalau tidak beri makna macam mana? Kalau tak beri makna, dua huruf batal. Satu huruf beri makna baru batal. Kalau dua huruf beri makna ke tak beri makna, batal sekiranya sengaja. Lepas tu tentang nangis tadi, banyak imam jadi imam nangis tu apa hukumnya? Sekiranya nangis berair mata saja, tak ada masalah. Dia bila tubik suara, duduk orang panggil benda, duduk teriak. Teriak wah wah wah. Hak tu mu'tamad mazhab Syafi'i boleh batal. Melainkan memang tak boleh nak kawal, tak dia. Ghalabati dhahikan aw ghairihi. Aw ghairihi tu balik pada ghalabah lagi. Memang tak boleh nak kawal. Ada tak pendapat yang memaafkan berkaitan imam yang menangis teresok-esok? Ada masalah ada. Mazhab Syafi'i pun apa nak ambil mazhab lain? Mazhab Syafi'i ada ni. Sebab tak boleh nak kawal. Tapi ustaz melatah yang teruk bagi setengah orang tu, itu termasuk kategori perbuatan minda bosda ataupun tidak sengaja dan tak boleh kontrol. Kira batal juga ke? Dia masalah pergerakan lebih daripada 3 kali. Sengaja ke tak sengaja batal. Faham tak?
ketika dia dengar orang mai rumah dia tapi dia tak sebut tasbih, dia kuatkan bacaan dalam masa yang sama, dia kuatkan bacaan nak bagi tafhim kepada orang yang mari tu, batal tak solat dia? Kalau nak bagi tafhim semata-mata batal. Tapi tafhim dengan qasak tafhim dan juga qasak baca Quran ataupun qasak zikir semayang waktu tak ada masalah. Lah, kalau dia gini, kita baca sesuatu di atas dasar tafhim ataupun itlaq batal. Kalau tafhim berserta dengan zikir ataupun zikir semata-mata, waktu tak batal. Lah. Kalau masa tahiyat akhir kita duduk iftirash, lepas tu kita tukar kepada tawarruk, adakah dikira pergerakan tersebut? Tak ada masalah, dia masih duduk semayang. Sama juga masalah ni, masalah dia dok sengaja bangun rakaat kelima. Lepas dia turun balik. Kan situ kan kita kata tadi nasian au jahilan dak agak. Tapi masalah ni mana? Dia kira-kira seolah-olah macam perbuatan semayang tu. Kalau kita nampak seseorang solat tu salah kiblat, kita boleh betulkan kiblat dia dan sambung solat, atau dia mesti batalkan solat dan mula solat baru? Masalahnya khilaf mu'tamad pada seperti mana disebut oleh Imam Abdullah Bahar Al-Thrami ni, at-tama yang bilang mula. Sebab dia kata fiha atau ba'daha. Lah baik. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita jumpa esok hari pula. Sambung bab makruh semayang rumah.